Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua. Jadi pada hari ini, kumpulan kami iaitu grup 3 dari 5 Arazi akan membentangkan soalan kertas 2 set A, bahagian A. Jadi, macam kita tahu, bahagian A terdiri daripada 5 soalan dan setiap soalan akan diterangkan oleh rakan-rakan saya. Okey, mari kita proceed. Okay, so hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, saya akan terangkan tentang soalan 1 dalam bahagian A bagi kertas soalan kali ini. So, jom tengok soalan 1. So, untuk soalan 1A1, dia minta kita nyatakan apa itu struktur P dan struktur Q. So, untuk struktur P, kalau kita tengok dekat dalam kertas rentas tu, dia terletak pada bahagian paling atas sekali dalam kertas rentas tumbuhan tu. So, jawapan untuk bagi P, jawapannya adalah epidermis. So, untuk jawab soalan 1A1 ni, kita memang kena ada pengetahuan tentang keratan rentas tumbuhan. So, untuk Q, jawapannya adalah sel mesofil palisade. Okey, so sedikit tips untuk ingat macam mana apa beza antara sel mesofil palisade dengan sel mesofil berspan. Dekat dalam keratan tumbuhan ni, ya kalau nampak bulat-bulat tu jawapannya adalah sel mesofil berspan. Kalau yang bahagian atas sel mesofil berspan yang bentuk kotak tu, jawapannya adalah sel mesofil palisade. Macam mana korang tengok dekat dalam gambar. Okey. Okay, so kita teruskan dengan soalan kedua. So untuk soalan kedua ni dia cakap tumbuhan hijau menghasilkan makanan melalui proses fotosintesis. Terangkan penyesuaian struktur Q untuk meningkatkan kadar fotosintesis. So macam mana kita jawab yang awal mula tadi? Struktur Q tadi adalah sel mesofil palisade. So sekarang kita nak cakap apa ciri-ciri yang ada pada sel mesofil palisade tadi untuk meningkatkan kadar fotosintesis. So jawapan yang sesuai yang kita boleh tulis. Untuk poin pertama kita boleh cakap mempunyai bilangan kloroplas yang banyak. Sebab macam mana kita tahu sel mesofil palisade organel paling banyak dekat dalam dia adalah kloroplas. So untuk evidence dia kita kena cakap macam mana bilangan kloroplas dekat dalam sel mesofil palisade yang banyak tadi membantu untuk meningkatkan kadar fotosintesis. So, kita boleh cakap lebih banyak cahaya matahari akan diserap. Dan untuk evidence yang kedua, kalau nak lebih jelas ataupun either one, boleh cakap lebih banyak glukosa dihasilkan. Sebab bila ada banyak kloroplas, lebih banyak cahaya matahari yang akan diserap. So, bila lebih banyak cahaya matahari yang dapat diserap, daun tu akan menghasilkan lebih banyak glukosa. Okey, so untuk poin yang kedua yang boleh kita tulis juga, tersusun rapat atau menegak ataupun tersusun padat. So, macam mana susunan tadi dapat membantu, kita kena explain sebagai dia punya lebih jelas sebab dia. Okay, so jawapan kita boleh tulis adalah bilangan mesofil palisade lebih banyak di permukaan atas daun. So that's why bila dia susun macam tu, so lebih banyak sel mesofil palisade yang boleh ada dekat permukaan daun. Sebab bila lebih banyak sel mesofil palisade dekat atas permukaan daun, lebih banyak cahaya matahari dapat diserap dan lebih banyak glukosa dapat dihasilkan. Okay, so kita teruskan dengan soalan B. Okay, so untuk soalan B ni dia cakap gas M diperlukan untuk tumbuhan hijau menjalani proses fotosintesis. Terangkan kesan keperkataan gas M terhadap kadar fotosintesis. So, first of all, sebelum kita jawab soalan, kita kena recognize gas M tu apa. Okay, so macam mana kita tahu bila tumbuhan nak menjalani proses fotosintesis, gas yang diperlukan adalah gas karbon dioksida. So, sekarang ni soalan yang minta kita explain macam mana peningkatan kepekatan gas M tu boleh mempengaruhi kadar fotosintesis. Gas M tadi adalah karbon dioksida. Okay, so jom tengok jawapan dia. Okay, so untuk point first yang kita boleh tulis adalah lebih banyak tindak balas penurunan karbon dioksida berlaku ataupun kadar tindak balas penurunan karbon meningkat. So bila lagi banyak karbon dioksida, lebih banyak karbon dioksida yang akan diturunkan, and that's why dia membantu dalam meningkatkan proses fotosintesis. Okay, so untuk point yang kedua kita boleh cakap juga kadar tindak balas gelap tinggi ataupun meningkat. Okay, poin yang boleh juga ditulis adalah lebih banyak karbon dioksida bergabung dengan hidrogen. Ataupun lagi satu yang last, pilihan dalam skema adalah lebih banyak glukosa dihasilkan. So, untuk soalan C, dia cakap lukis dan label organel yang mengawal proses transpirasi pada tumbuhan. Okay, so sekarang ni macam mana sebelum kita lukis, kita kena tahu organel apa yang dia maksudkan. So, bila dia cakap pasal proses transpirasi pada tumbuhan, automatically kita memang tahu gambar dia melibatkan stoma dan sel pengawal. Okay, so kita kena lukis gambar tu. Okay, so macam nak lukis, boleh lihat skema yang dipaparkan. And jangan lupa, bila kita dah lukis, kita kena labelkan which one is stoma, which one is sel pengawal. Sebab kalau tak label, kita dapat satu markah je. So jangan lupa lukis, lepas tu label. Okay, so untuk soalan 1C2 ni dia cakap terangkan bagaimana keadaan organel yang dinyatakan di C1 pada waktu tengah hari. So organel yang kita nyatakan di C1 tadi adalah stoma. So sekarang dia tanya apa yang jadi kat stoma tu waktu tengah hari. So untuk soalan ni dia hanya minta 2 markah. So kita boleh tulis 1 point dan 1 explanation. Dan kalau lebih baik untuk lebih selamat kita boleh tulis lebih banyak, lebih detail. Okay, so jawapan yang sesuai kita boleh tulis macam mana dalam skema.
stoma tertutup. Itu adalah keadaan dia. So untuk explanation tu, untuk explanation pertama yang kita boleh tulis adalah sel pengawal menjalani fotosintesis lebih banyak. Sebab bila waktu tengah hari, keamatan cahaya tinggi betul. Sebab keamatan cahaya tinggi, fotosintesis tu lebih banyak. Kadar fotosintesis lebih tinggi sebab banyak cahaya kan. Okay, so kemudian poin yang kedua kita boleh tulis banyak glukosa dihasilkan. Sebab bila kita dah tahu tadi, bila tengah hari ada sinar matahari, lepas tu lebih banyak proses fotosintesis, automatically memang lebih banyak glukosa yang dihasilkan. Okay, untuk sekadar pemahaman lah. Kalau untuk tulis ni, just tulis yang mana perlu je. Okay, kemudian kita boleh cakap, poin yang kita boleh tulis juga adalah pengangkutan aktif ion kalium berlaku. Kemudian, kita boleh cakap kepekatan osmosis sel pengawal meningkat ataupun sel pengawal menjadi hypertonik berbanding sel epidermis. Kemudian kita boleh cakap air meresap masuk ke dalam sel pengawal secara osmosis. Kemudian, poin yang terakhir kita boleh cakap juga sebagai pilihan adalah sel pengawal menjadi segah ataupun sel pengawal melengkung keluar. Okay, so untuk soalan last, 1D, soalan last bersama dengan saya. Okay, so untuk soalan ini dia cakap, kita boleh tengok soalan dipaparkan. Rajah 1.2 menunjukkan pengangkutan glukosa dari tubuh belingkar proksimal ke dalam kapilari darah dalam ginjal. So, kita tengok soalan dia. So, soalan dia cakap, terangkan mengapa bilangan struktur X banyak dijumpai di sel epitelium tubuh berlingkar proksimal. Okay, so kita tengok gambar struktur X tu adalah mitokondrion. Mitokondria. Okay, so untuk point yang first kita boleh cakap tenaga ataupun ATP dihasilkan dengan lebih banyak atau tinggi. Sebab kita tengok balik, kita revise balik. Mitokondrion memang function dia hasilkan tenaga. So, bila banyak kat tubuh belingkar proksimal, automatically kita boleh fikir dia boleh hasilkan tenaga ataupun ATP dengan lebih banyak ataupun tinggi. Okay, kemudian poin yang kedua kita boleh tulis pengangkutan aktif berlaku pada kadar yang lebih tinggi. Sebabkan dia nak angkut glukos merentasi tubuh belingkar proksimal ke kapilari darah kan. Okey, kemudian poin yang kita boleh cakap lagi, kadar penyerapan semula glukosa berlaku dengan lebih cepat atau pantas ataupun tinggi. Kita kena cakap poin tu. Sebab biologi ni memang nak detail. So, kita memang kena jelaskan macam mana dengan cepat, dengan pantas ataupun dengan tinggi. Okey. So, poin yang terakhir kita boleh cakap juga adalah kadar pengangkutan glukosa berlaku dengan lebih banyak ataupun tinggi ataupun cepat ataupun lebih banyak glukosa akan diserap semula ke dalam kapilari darah. Untuk refleksi soalan pertama, key point yang penting kat sini adalah bila kita nyatakan lebih banyak ataupun maksimum ataupun kadar. Kalau kadar kita masih guna meningkat ataupun tinggi. Okey, seterusnya kan tadi dia ada tanya tentang penyesuaian struktur. Jadi dia punya sebab tu mesti sepadan dengan dia punya penyesuaian. Barulah dikira dapat 2 markah. Okey, seterusnya kita bergerak kepada soalan nombor 2. Soalan 2 ni dia kata rajah 2 menunjukkan proses pembentukan ovum. Berdasarkan gambar rajah ni, kita boleh dapat tahu yang ni adalah sebenarnya proses meiosis. Okay, untuk A1, disuruh labelkan fasa M dan fasa Q. Fasa M ni sebenarnya ditunjukkan dekat gambar yang kedua, yang kromosom dia dekat tengah-tengah tu. So, tu adalah metafasa 1. Kenapa dia metafasa 1? Sebab dia punya kromosom homolog masih berpasangan. Okay, untuk fasa Q pula, dia adalah metafasa 2. Kenapa dia metafasa 2? Sebab dia punya kromosom homolog dah berpisah daripada pasangan dia. Okay. Untuk soalan yang kedua pula, disuruh terangkan perlakuan kromosom sewaktu fasa M. Okay, untuk fasa M tadi adalah metafasa 1 kan. So, kita boleh cakap kromosom homolog ataupun bivalent tersusun di selatah khatulistiwa. Kita dapat first mark. Okay, yang kedua pula, gentian gelendong memegang sentroma. Ataupun kita boleh cakap yang kromosom homolog diikat dengan gentian gelendong. Dia dapat 2 markah. Okay, untuk soalan ketiga, dalam kotak yang disediakan, lukis rajah berlabel untuk menunjukkan sel selepas fasa M. So, fasa M tadi adalah metafasa 1. Maka lepas metafasa 1 adalah anafasa 1. So, kita kena lukis gambar rajah berlabel anafasa 1. So, gambar dia lah macam ni. Pastikan kita lukis gentian gelendong tu secara putus-putus. Yang kedua, gentian gelendong tu mestilah melekat pada sentroma. Dan sepatutnya dekat dalam skema gambar ni kena ada sentriol dekat hujung, dekat kutub dia. Okay. So, sentral tu kena make sure dibentuk silinder. So, macam mana dapat 3 markah? Pastikan, yang pertama, pastikan bilangan kromosom dia betul, cukup, ada 6. So, yang kedua, pastikan kedudukan setiap kromosom adalah betul. So, macam tadi, ada gentian gelendong, ada kromosom, ada sentriol. Pastikan semuanya dekat kedudukan yang betul. Dan yang terakhir adalah, label tu kena betul juga. So, kita labelkan lah, mana satu kromosom, mana satu gentian gelendong, mana satu sentriol. So, bila tiga-tiga ni betul, baru boleh dapat 3 markah. Okay, yang untuk B pula,
disuruh terangkan mengapa saiz sel Y berbeza dari saiz sel X. Okay, first kita kena nyatakan saiz dia. And first kita cakap sel Y adalah lebih kecil berbanding sel X. Lepas tu kita nyatakan kenapa. Hal ini kerana pembahagian sitoplasma adalah tidak sekata sewaktu sitokinesis. So, dah boleh dapat 2 markah. Okay, untuk soalan yang terakhir, iaitu soalan C. Terangkan kepentingan pembentukan gamet dalam mengekalkan bilangan kromosom dalam kitaran hidup manusia. Okay, kalau kita baca soalan ini betul, ini sebenarnya nak kita terangkan kepentingan meiosis ni dalam mengekalkan bilangan kromosom dalam kitaran hidup manusia. So, pertama sekali kita kena nyatakan kepentingan dia apa. Okay, contohnya, dapat menghasilkan gamet yang mengandungi bilangan kromosom haploid, iaitu 23 kromosom untuk manusia. Lepas tu kita kena terangkan kepentingan dia ni. Okay, so apabila persenyuman berlaku, zygote diploid dapat terbentuk. Maka anak mempunyai bilangan kromosom yang sama dengan ibu bapa. So, dia dapat 3 markah. Okay, itu saja. Sekian, terima kasih. Okay, baiklah, refleksi soalan kedua pula. Kita bercerita tentang meiosis kan. So, macam kita tahu, meiosis ni dia ada kromosom homolog. Jadi, bila kita gunakan terms kromosom homolog, kita mesti ada perkataan pasangan. Barulah ayat tu menjadi lengkap. Jadi, bila kita cerita tentang kromosom homolog, kita nyatakan pasangan kromosom homolog tersusun macam tu. Okay, seterusnya, bila kita diminta untuk lukis struktur tu, kita kena labelkan dia. Pastikan kita label semua benda yang ada kat situ. Sebaiknya lah. Sebab dia kata lukis dan label. Okay. Dan akhir sekali, untuk soalan ni, kan kita kena lukis struktur sel tu kan. Kita jangan lupa sentral. Dan sentral ni wajib berbentuk silinder. Barulah kita punya struktur tu betul. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan teruskan dengan pembentangan soalan nombor 3. Okay, nombor 3 ditunjukkan Rajah 3.1 ni menunjukkan sebagai sistem pembiakan seorang wanita. Jadi, dia dah labelkan diri uterus, proses Y dan X. Okay, sebenarnya dalam gambar ni, dia sebenarnya proses perkembangan zygote sehingga ke peringkat blastocysta. Jadi, kita tengok. Okay, A1 namakan proses Y. Proses Y ni, kita tengok dekat proses Y tu, kan dia macam membebaskan something kan? Okay, sebenarnya apa yang dibebaskan tu ialah oosit sekunder yang dah matang lah. Oosit sekunder dibebaskan daripada ovari. Jadi proses yang berlaku kat sini kita namakan sebagai proses pengovulan. Okay. Untuk soalan nombor 2, namakan hormon yang merangsang proses JA1. Hormon untuk proses yang berlaku ni, dia menyebabkan apa hormon? Dia ada hormon yang dirembeskan oleh kelenjar pituitari, ada hormon yang dirembeskan oleh ovari. Untuk kelenjar pituitari, dia merembeskan hormon FSH ataupun hormon perangsang folikel. Dan untuk ovari, dia merembeskan hormon estrogen dengan progesteron. Jadi, kita kena tahulah apa fungsi setiap hormon tu kan. Kalau FSH nama pun perangsang folikel, jadi dia akan merangsang folikel primer ni untuk menjadi oosit sekunder. Kalau untuk proteinan pula, hormon LH, dia untuk proses pengovulan. Jadi kat sini kita dah dapat jawapan dah untuk A2. Proses yang merangsang pengovulan ialah hormon yang merangsang proses pengovulan ialah hormon LH, iaitu hormon proteinan. Okay, jadi kita bergerak ke B1. Okay, disuruh namakan struktur X. Okay, sebenarnya selepas pengovulan, folikel ni dia akan menjadi gumpalan tisu. Gumpalan tisu ni dinamakan corpusculum. Jadi kita dah tahu dekat proses Y tu pengovulan. Jadi selepas tu dia akan jadi corpusculum. Jadi X tu ialah corpusculum. Okay, soalan 2. Struktur X merosot selepas minggu ke-8 kehamilan dan wanita itu mengalami keguguran. Dia suruh terangkan mengapa. Okay, pertama sekali kita kena tahu apa function corpusculum ni tadi. Okay, corpusculum ni tadi, function dia akan merembeskan progesteron. Okay, progesteron ni dia adalah untuk mengekalkan ketebalan dinding endometrium. Sebab yang untuk membaiki dan memulihkan ialah estrogen. Jadi kita dah tahu yang corpusculum ni merembeskan progesteron. Jadi kalau corpusculum merosot, maksudnya penghasilan progesteron berkurang. Dan bila penghasilan progesteron berkurang, so tisu endometrium ni dia akan terluluh. Itulah jawapan untuk nombor 2. Jadi kita bergerak kepada soalan seterusnya. Soalan C. Dia cakap wanita tersebut membuat keputusan untuk menjalankan IVF ataupun in vitro kan. Selepas beliau gagal untuk hamil, beliau diberi hormon perangsang folikel. Okay, macam yang saya cakap tadi, hormon perangsang folikel, nama pun perangsang folikel kan. So dia akan merangsang perkembangan oosit primer, folikel primer kepada oosit sekunder. Jadi, kenapa dia kena ambil FSH ni? Dia adalah untuk merangsang perkembangan banyak folikel. Supaya folikel yang terhasil ialah folikel yang matang. Jadi persenyawaan boleh berlaku. Okay. Jadi kita teruskan kepada soalan D. Dia cakap Rajah 2.2 menunjukkan biji benih diletakkan secara mendatar semasa percambahan. Jadi dalam Rajah tu dia dah labelkan plumul dengan radikal. Plumul adalah untuk perkembangan pucuk, manakala radikal untuk perkembangan akar.
Jadi, okey, soalan satu, D1 dia suruh namakan hormon yang terlibat dalam gerak balas ni. Okey, pertama, gerak balas ni kita panggil sebagai gerak balas eutropism. Jadi, hormon yang terlibat dalam gerak balas ni ialah hormon auksin. Okey. Okey, untuk soalan nombor 2, dalam ruangan disediakan di bawah, lukis dan labelkan pematang yang akan dilihat pada biji benih ni selepas 3 hari. Okey, untuk gambar raja ni, awak kenalah lukis sebiji macam gambar 2.2 tu. Tapi awak kena lukis pumul ni bercambah ke atas, ke arah atas, dan radical ni bercambah ke atas bawah. Lukisan dia kena macam itulah. Okey, seterusnya soalan yang terakhir. Dia suruh terangkan bagaimana gerak balas yang ditunjukkan oleh pelumul berlaku. Okey. Dan dia bagi 2 markah. Okey. Mula-mula kita kena nyatakan dari mana auksin tu datang kan. So auksin ni dia disebabkan oleh tarikan graviti. Auksin ni akan berkumpul dekat bahagian bawah plumul dan auksin ni dia akan merangsang pemanjangan sel pada bahagian bawah plumul. So bila pemanjangan sel dekat bawah tu lebih daripada bahagian atas, so dia akan bercambah ke atas. Dia disebabkan auksin bawah tu lebih banyak, keberkatan auksin lagi tinggi daripada bahagian atas. Jadi dia akan cenderung untuk bercambah ke bahagian atas. Okay, itulah penerangan untuk soalan terakhir. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Bagi refleksi soalan ketiga pula, kita bercerita tentang hormon. Jadi, penting ya untuk kita tahu ejaan yang betul untuk hormon-hormon ni. Especially pelutinan. Sebab kita salah-salah je. So, sebaiknya kita hafal. Dan juga kita kenalah tahu fungsi hormon tu supaya kita dapat jawab soalan yang tepat. Dan juga kita kena guna terms yang betul. Contohnya, kita tak boleh tulis dinding endometrium. Sebab tu bagaikan kita dah cakap 2 kali, iaitu uterus. Jadi bila kita guna endometrium, just cakap endometrium. Tapi kalau nak cakap dinding, kita kena cakap dinding uterus. Okay? Soalan 4. Rajak 4.1 menunjukkan hubungan antara sistem peredaran darah dan sistem limfa manusia. Melihat kepada perkataan hubungan, kita perlu ingat bahawa sistem limfa merupakan pelengkap kepada sistem peredaran darah kerana sistem limfa akan mengembalikan cecair berlebihan yang terturas keluar akibat tekanan hidrostatik yang tinggi ke sistem peredaran darah semula bagi mengekalkan komposisi darah. Melihat kepada gambar raja, kita perlu mengenal pasti dan melabel di mana terletaknya kapilari darah dan kapilari limfa. Kita juga perlu tahu bahawa cecair berlebihan yang berada di ruang antara sel dinamakan sebagai cecair interstis. Manakala sebaik sahaja cecair tersebut memasuki kapilari limfa, ia akan dipanggil sebagai cecair limfa. Beralih kepada soalan A, namakan yang berikut. Salo X. Salo X merupakan kapilari darah. Kerana melihat kepada gambar raja, kita mendapati bahawa salo ini akan menghubungkan arteri dan vena. Salo Y pula merupakan kapilari limfa. Kerana apabila melihat kepada gambar raja, salo ini merupakan salo yang akan membawa cecair limfa ke sistem peredaran darah semula. B. Terangkan bagaimana cecair Z terbentuk. Pertama sekali, nyatakan apakah itu cecair Z. Cecair Z merupakan cecair interstis. Kerana cecair ini berada di ruang antara sel. Seterusnya, nyatakan bagaimana cecair ini terbentuk. Apabila jantung mengepam darah yang bertekanan tinggi dari arteri ke kapilari yang bersaiz kecil, maka tekanan hidrostatik yang tinggi akan berlaku di hujung atriol dan di dalam kapilari, menyebabkan sebahagian komponen plasma darah yang bersaiz kecil akan terturas keluar ke ruang antara sel. C. 85% cecair antara sel yang keluar dari darah perlu dikembalikan ke sistem peredaran darah. Terangkan apa yang akan terjadi sekiranya lebihan cecair antara sel tidak dapat dikembalikan ke salo X. Apabila dikatakan tidak dapat dikembalikan, sudah pasti akan mendatangkan kesan buruk terhadap individu, iaitu odema. Ia akan terjadi apabila terlalu banyak cecair terkumpul di ruang antara sel lalu menyebabkan tisu membengkak. D. Rajak 4.2 menunjukkan mekanisme pertahanan badan yang berlaku dalam nodus limfa. Terangkan mekanisme yang digunakan oleh antibodi untuk memusnahkan antigen. Pertama sekali, perhatikan gambar raja dan kenal pasti mekanisme yang digunakan. Mekanisme yang digunakan ialah penggumpalan. Antibodi akan menggumpalkan antigen bersama-sama bagi memudahkan fagosit untuk memerangkap dan memusnahkan antigen. E. Organisasi Kesihatan Doktor dan Saintis bersetuju mengatakan vaksin adalah selamat dan efektif. Namun begitu, ramai ibu bapa yang memilih untuk tidak memvaksinkan anak mereka. Golongan anti-vaksin menyumbang kepada perkara ini. Apakah kesan penolakan vaksin terhadap anak mereka dan masyarakat? Apabila dikatakan anak mereka dan masyarakat, maka kita perlu menyatakan kesan terhadap anak mereka yang akan mempengaruhi masyarakat. Penangguhan atau penolakan untuk sebahagian atau semua vaksin akan menimbulkan risiko kesihatan kepada kanak-kanak.
Oleh itu, kanak-kanak mudah terdedah kepada jangkitan bakteria dan virus. Secara tidak langsung, ini akan menyebarkan dan mendatangkan risiko kesihatan terhadap orang lain dalam komuniti, seperti golongan yang rendah keimunan, bayi yang baru lahir dan orang tua. Untuk refleksi soalan keempat pula, sama macam soalan yang ketiga tadi, yang dinding endometrium semua tu. Untuk soalan keempat ni, kita bercerita tentang sistem limfa. Jadi, term cecair interstis dengan bendali tisu ni sangat penting. Okey, cecair hanya untuk interstis. Jadi, cecair interstis. Kalau bendali pula hanya untuk bendali tisu. Okey, itu terms yang betul. Dan kita kena ingatlah flow-flow macam mana dia dari kapilari darah masuk ke di antara ruang badan sel. Kita kena ingat flow dia. Baru kita dapat jawab soalan yang keempat ni dengan betul. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan teruskan dengan soalan nombor 5. Okey, rajah yang poin 1 menunjukkan taburan tumbuhan bayi bakau di muara sungai. Anda semua boleh buat rujukan pada buku teks Form 4, buku surat 202 hingga 203. Kita boleh lihat di gambar rajah, ada bahagian tanah berlumpur, ada bahagian zon P, zon Q, zon R dan zon S. Okey, seperti mana yang kita tahu, ekosistem bayi bakau ni kita ada 3 zon. Zon pertama, zon kedua dan zon ketiga. Untuk zon BP dan Q dilabel sebagai zon pertama. Untuk zon BP, tumbuhan yang sering ditumbuhi adalah Avicennia species, manakala di zon Q adalah spesies Soneratia, iaitu Soneratia species. Okay. Untuk penambahan, untuk zon kedua iaitu di kawasan R, selalunya ditumbuhi dengan Rhizophora species, manakala di zon S, iaitu zon ketiga, sering ditumbuhi dengan pokok Bruguiera species. Jangan ingat SP tu kat belakang. Okey, kita beralih kepada soalan nombor 2. Aktiviti penebangan pokok bakau dijalankan secara tidak terkawal di zon P. Okay, zon P tadi kita dah tahu, zon P itu adalah zon spesies perintis sering tumbuh di zon P itu. Okay, terangkan kesan aktiviti penebangan pokok bakau di zon P terhadap proses sesaran bayi bakau. Okay, kita kena tahu, bila spesies perintis ni diganggu ekosistemnya, maka proses sesaran itu akan terganggu juga. Tapi kita tak boleh state terus untuk jawapan proses sesaran tidak berlaku. Kita kena cakap proses by proses. Okay, first kali, bila berlakunya aktiviti penebangan pokok bakau di kawasan spesies perintis, maka bilangan pokok Avicennia akan berkurang ataupun spesies perintis yang berkurang. Dan ni kalau awak tak state Avicennia species tu, awak cakap terus state spesies perintis tu akan dapat markah. Okey, dan seterusnya, bila spesies Avicennia ini berkurang menyebabkan kurang akaran yang memerangkap lumpur dan bahan organik. Kita berbalik kepada sifat-sifat pokok tumbuhan Avicennia tadi. Okey, kesannya pengumpulan lumpur tidak akan berlaku. So, paya bakau, paya ataupun pantai akan kurang padat. Seterusnya, pokok Soneratia akan kurang ataupun tidak tumbuh. Kemudian, barulah kita cakap proses sesaran kurang berlaku ataupun tidak berlaku langsung. Okey. Seterusnya kita akan beralih kepada soalan B. Okey, ada pernyataan di situ. Okey, kajian mengenai paya bakau di Malaysia menunjukkan bahawa terdapat 25 kali bilangan spesies tumbuhan di kawasan bakau berbandingkan dengan kawasan di mana bakau telah ditebang. Ini menunjukkan bahawa paya bakau adalah ekosistem produktif yang dapat memberikan banyak faedah kepada ekonomi kita. Okey, soalan dia, berdasarkan kepada pernyataan, beri 2 alasan mengapa ekosistem pada rajah 5.1 perlu dipelihara dan dipelihara sebagai pulangan kepada ekonomi kita. Okay, sekarang ni kita kena identify apa yang soalan nak. Maknanya sekarang ni dia nakkan kepentingan ekosistem pada paya bakau. Kita rujuk balik ke rajah 5.1 tu. Oh, rajah 5.1 tu menunjukkan tentang taburan tumbuhan paya bakau. So, kenapa kita kena pelihara dan pelihara paya bakau ni adalah kerana yang pertama, sumber makanan ataupun habitat flora dan fauna. Yang kedua, tempat bersarang atau perlindungan untuk banyak haiwan atau tempat pembiakan. Yang ketiga, sumber kayu atau arang atau cerucuk dan juga merupakan sumber perubatan. Okay, yang keempat, sebagai kawasan ekokelangsungan dan tempat rekreasi. Yang kelima, kawasan aquaculture dan kawasan penghasilan garam. Yang terakhir, sumber pendapatan utama bagi komuniti nelayan pesisir pantai. Okey, sekarang ni kita beralih pula kepada C1. Untuk soalan C1, seorang petani memerhati kawasan sawahnya. Dia mendapati bahawa penurunan hasil tanaman disebabkan oleh tikus. Petani itu melakukan aktiviti untuk menganggar saiz populasi tikus. Bilangan tikus pada tangkapan pertama sebanyak 70 ekor, pada tangkapan kedua 85 ekor, pada tangkapan kedua yang bertanda ada 40 ekor. Okey, soalan C1 dia bertanya tentang teknik untuk menganggar saiz populasi tikus tersebut. Okey, dan yang sesuai ialah teknik tangkap, tanda, lepas dan tangkap semula. Okey, macam mana kita nak ingat teknik ni adalah mudah saja. Dengan kita imagine macam mana proses kita nak buat teknik ni. Mula-mula kita kena tangkap haiwan tu dulu. Bila kita tangkap, kita kena tandakan dia. Bila kita dah tak tanda, kita lepaskan dia. Kemudian kita tangkap untuk kali kedua. Okey. Okey, yang seterusnya,
dia bertanya tentang saiz populasi tikus tersebut. Maknanya kita kena ingat formula saiz populasi. Okey, mudah je nak ingat dia. Dia dah bagi juga info tentang tangkapan pertama, tangkapan kedua yang bertanda. So kita boleh identify itu, kita boleh revise balik formula saiz populasi, iaitu bilangan haiwan pada tangkapan pertama iaitu 70 ekor, darabkan dengan bilangan haiwan tangkapan kedua iaitu 85 ekor, kemudian dibahagikan dengan 40 ekor iaitu bilangan haiwan tangkapan kedua yang bertanda. Okey, kita akan dapat jawapan dia 148.75. So 148.75 tu kita boleh mengundurkan dia jadi 149 ekor. Okey, yang seterusnya untuk soalan D. Petani ingin mengurangkan saiz populasi tikus dengan menggunakan teknik yang mesra alam. Okey, cadangkan cara dan terangkan kebaikan teknik itu. Okey, sekarang ni kita kena identify. Dia dah cakap kebaikan teknik itulah mesra alam. Jadi kita tak boleh buat reason kenapa kita pilih teknik tu sebab mesra alam, sebab tak akan dapat markah pun. Okey, first thing first, kita kena jawab dulu cara dia. Cara dia dengan menggunakan teknik kawalan biologi ataupun menggunakan kaedah mangsa pemangsa. Okey, teknik ini akan membunuh tikus tanpa gunakan racun ataupun bahan kimia yang berbahaya yang akan beri kesan sampingan kepada tumbuhan petani tersebut. Yang ketiga, maka tak akan berlaku pencemaran air, tak akan berlaku pencemaran udara. Okey, selain itu, teknik ini hanya gunakan kos yang rendah dan selamat dan tidak akan beri kesan sampingan kepada hasil ataupun tanaman petani tersebut. Okey, sekian, terima kasih. Untuk refleksi soalan yang kelima, iaitu soalan terakhir. Soalan ni tentang paya bakau. Jadi, kita kena ingat dan kita kena eja nama spesies tumbuhan tu dengan betul. Macam Avicennia pastikan ada double N, Swaneratia pastikan ada double N. Dan kita jangan lupa tulis spesies, SP kat belakang. Okay, kita juga kena tahu ciri-ciri penyesuaian pokok di paya bakau ni. Sebab apa? Sebab dia ada pelbagai jenis akar bagi pelbagai jenis tumbuhan kat paya bakau ni. So, kita kena ingat semua ciri-ciri penyesuaian untuk jawab soalan ni dengan mudah. Terima kasih kepada yang sudi mendengar. Till next time. Bye.